Okey. Selamat pagi, selamat tengah, I think selamat pagi ya. Still selamat pagi, baru pukul 11. Baik, hari ini kita telah pun habis dengan kadar tukaran mata wang. Jadi hari ini kita akan mulakan balik kita punya tajuk faedah. Okey, di mana hari ini kita akan lihat pula faedah compound. Seperti mana yang kita tahu, ada 3 jenis faedah. Satu faedah mudah, ada dua jenis faedah, faedah mudah dan faedah compound. Faedah mudah pula ada 3 jenis. Okey, faedah rata ni flat rate, faedah tetap fixed rate dengan faedah terapung. Okey, faedah rata dia flat rate lah, dia sekali kira je. Kaedah yang fixed rate pula dia ada macam bulan, dia ada bulan dia. Dan faedah terapung dia boleh bertukar-tukar bergantung kepada bank negara. Okey. So sekarang faedah compound, sila rujuk muka surat 9 modul awak. Hello. Modul ada kan semua? Ada cikgu. Ada cikgu. Okey. Baik. So sila lihat muka surat 9. Sebab saya tak dapat, saya ada minta soft copy tapi saya tak dapat lagi. Ataupun mungkin ada kat Telegram tapi saya belum install Telegram dekat komputer saya ni. Tak apalah. Okay. So kalau faedah compound ni dia kata berasaskan prinsipal yang berubah dari semasa ke semasa. Okay. Kalau faedah mudah, dia berdasarkan prinsipal. Katakan you pinjam 10,000, that means semua faedah tu dia kira daripada 10,000 tu. Okey? Kalau faedah flat rate, dia kira sekali je. Okey, you nak pinjam 10,000, I kenakan you 4%. So that means 4% daripada 10,000, 400. So bayar 400 tu sekali je lah. Okey, kalau nak bayar ansur-ansur kena cakap dengan orang tu lah ya. Yang pinjam tu kalau dia kata okeylah 400 tu you boleh bayar ansur. Tu cerita lain. Tapi dia kira faedah tu sekali saja. Kalau faedah fixed rate ni dia boleh kata okay, I charge you 2% every month. Dia macam along lah. Tapi 2% tu daripada 10,000. That means 200 bulan ni, bulan depan 200 contohlah. Okay? Ataupun 1%, maknanya RM20. Macam itulah. Itu pulang. Tapi dia kata monthly. Dia ada tu fixed rate. Yang faedah terapung pula dia akan boleh berubah-ubah. Bergantung kepada bank negara. Faedah terapung ni jaranglah ditanya. Kalau ditanya tu nanti kita tengoklah latihan yang ada faedah terapung. Now saya tak nak panjang-panjang, saya nak terus kepada faedah compound. Okay. Faedah compound ni dia tak kira daripada prinsipal yang mula-mula tau. First month dia kira daripada prinsipal yang mula-mula. Macam contoh awak pinjam 10,000 tapi dia kata okey kita guna faedah compound lah. Tapi faedah compound ni kalau kita pinjam dia tak bagus lah. No. Faedah compound ni okey. Kalau kita pinjam pun okey, kalau kita labur lagilah okeynya. Kenapa? Sebab dia berdasarkan baki. Let's say kita pinjam 10,000. Okey, pinjam 10,000, first month 10,000, so dia katalah dia kira 2%. Katalah ya, dia kata kira 2%. So kalau 2%, principal 10,000. Okay, so dia kata faedah compound dia kata 2% setiap bulan. Jadi maknanya first month 10,000 tu interest dia 10,000 darab 2%. So dia punya interest RM200. Okay. So maknanya awak kena bayar RM200 faedah. Okay. Maksudnya besides monthly awak kena lagi RM200. So katalah awak first month ni awak bayar ada interest 200 tapi awak bayar 200 juga, so 400. Katalah awak bayar 400 Awak bayar 400.
So bila bayar 400, katalah kat sini bayar 400. Contoh saya. Nanti kalau soalan lebih baik lah contoh dia daripada contoh saya ni. Okay, second month bila awak bayar 400, maknanya awak kalau 400 ni dia akan pergi 200 pergi interest tau. 200 pergi sini. Pergi 10K ni. So maknanya hutang awak tinggal 9,800. Betul? Sebab awak kena ingat setiap kali kita bayar, bayaran kita tu akan pergi dekat interest dan dekat pokok. Okay. So sekarang prinsipal tinggal ni. So interest yang second month ambil 2% dekat sini pula. So maknanya interest awak makin sikit lah. Tu contoh. So sekarang interest awak yang kena berapa ni? Betul ni? Betul. 982. Apa 18 16 196. Betul? Lebih kurang lah. Okey, katalah. Okay, ini interest. So awak bayar nanti katakan awak bayar 400 juga. So maknanya 400 tu ini bayar kat sini sikit. So maknanya third month ini dah bayar. Okay, 400 jadi 114. Sekejap. Kalkulator tak buat lagi. Banyak ni bagi 196, 10, 39, 104. So 104 tolak kat sini 9800 tolak 104. Sekejap ni 6969. Okay. So tinggal 969 nya. So kira lagi 2%. Macam ni. Senang cerita, faedah compound ni maknanya dia based on apa yang tinggal. Okay? So kalau awak melabur, katakan awak melabur 10,000, next month mesti dapat interest kan, faedah. Mesti faedah tu tambah dekat principal, katalah dapat 200. So sekarang ni maknanya second month simpanan awak ataupun pelaburan awak dah jadi 10,200. So 10,200 tu kira lagi interest. Makin banyak. Ada soalan? Itu baru pengenalan. Ada soalan? Okey, tak apalah. Awak tengok contoh dalam ni. Okey, nampak tak contoh tu? Hello, cakap tu orang saya ni. Cikgu nampak. Okey. Tengok contoh tu. Contohnya dalam ni. Kita bandingkan, dia kata, simpanan 10,000 dalam bank. Dia simpan tau. Dia simpan 10,000 dalam bank. Selama 3 tahun, faedah 4%. So tengok, dia bandingkan faedah mudah sebelah, faedah compound sebelah. Dia nak tunjuk mana lebih untung. So, simpan 10K 3 tahun 4%. Okay, 4%. Baik, so dia pakai tahun. Every 4% dapat tahun. Okay. So ini tahun 1, tahun 2, tahun 3. Kalau faedah mudah, so first year, okay, maknanya awak katalah awak simpan bulan Januari, okay, bulan 12 awak akan dapat 10,000 dalam 400, 41 awak dapat 400. Okay. Compound pun macam juga. Punya 10,000 dalam 400, ada juga. Tapi dekat sini, dekat second year, okay, pada tu masuk Januari kan? Masuk Januari. Bila bulan 12 tahun depannya, dia masih bagi awak 400. 400. Maknanya
awak masa Januari ni, awak dah ada 10,400 tau. Sebab dapat 400 kan bulan tahun pertama. Tahu? Okey. Tapi dia masih kira persen daripada pokok. So dapat 500. So dekat sini duit awak dah 10,800 lah. Dekat sini dia dapat dia lain. Sekarang ni bulan 12 lagi 1996 Disember. Ni Disember 1997, ni Desember 1997. Jadi bila kita buat ni 1997, duit awak dah 10,400. 10,400 ni dikira. Dikira 10,400 dapat 4,6. Nampak? Dekat sini dapat 4,6. Dekat sini dapat 4,16 sebab duit dah banyak. Duit dalam simpanan dah banyak. Jadi kalau kita mudah, kita kira dapat juga. Dapat 500. So maknanya dekat sini faedah yang ada 1,200. Duit ada 10 duit ada berapa? Duit ada misalnya lebih. Okay, kalau patutnya tambah 1, 2, 3, 1,200. So duit awak 11,200. Okay tau? Tu saya kata buku ni ada satu sikit. Dekat sini pula. Dekat sini pula. Duit sekarang ada 10,819. Betul tak? Januari 98. Okay, sebab first month mesti dapat 400. Masuk dalam ni 10,400. Kira lagi benar. Dapat lagi 15. Lagi dapat 10,819. Dapat lagi persen. Bulan 12 dapat lagi. So dapat lagi 4, 3, 2.64. Betul tak? Betul. So sekarang Januari 1999, yang ini duit awak ada 1,400. Yang duit awak ada berapa? Ini Dapat ini 11,248.64 sen. berapa saya? RM11,248.64 sen. Kejap, tak dengar ni. Kenapalah bayar ni? Okey. 11,000 RM248.64 sen. 48 ni. 64 sen. Ni. Oh lebih lah dia ni. Dia lebih sikit. Ada soalan? Ada soalan? Saya rasa mungkin saya rasa contoh awak dalam ni every year tambah 10,000. Sebab nampak tak? Every year ada 10,000, 10,000, 10,000. Which is like pelik. Anyway, tak apa. Soalan tu tak lengkap. Ini kalau awak simpan sekali. Ini kalau simpan Januari 1996, awak simpan 10,000. Patut diam je. So 10,000, tahun pertama dapat 400. Kalau faedah mudah 400, 3 tahun. Ni duit awak last sekali lepas 3 tahun. Tapi yang faedah compound, awak akan dapat first year 400, second year awak dapat lebih sebab duit awak dah banyak. Okay. Third year awak dapat lagi lebih sebab duit awak lebih banyak. So ada soalan? Ada soalan tak? So baguslah faedah compound ni kan? Kalau pinjam dia akan berkurang. Sebab interest yang dikenakan ke atas pinjaman adalah kepada balance yang tinggal. So maknanya interest tu makin sikit lah. Betul tak? Betul. Cikgu, Ya. jawapan dekat buku tu salah ke? Itulah saya kata buku ni nampak seolah-olah setiap tahun dia simpan 10. Oh.
Tapi Okey. dia confusing. Jangan buat macam tu. Kalau nak faham faedah compound, simpan sekali. Senang sikit ajar. Okey? Okey cikgu. Terima Ah, kasih. Boleh? Ni simpan sedikit selama 3 tahun, tak usik-usik. Boleh? Boleh. Boleh? Okey. Moral of the story ialah faedah compound ni lebih baik. Jadi kalau awak pergi bank, awak nak buat pinjaman ataupun laburan, awak tanyalah, interest macam mana? Nanti dia cakap lah, tanyalah compounded ke flat rate ataupun fixed rate. Tanyalah. Kalau compounded lagi bagus. Boleh. Tapi biasa bank kalau kita simpan dia tak pakai compounded tu, rugilah dia. Dia selalu pakai fixed rate. Yang orang kata fixed deposit tu kan. Okey. Tapi kalau pinjam, awak minta compounded interest. Sebab awak akan untung sebab kenapa pula dia kenakan interest dekat principal sedangkan aku bayar dah jadi kurang, aku dah bayar lagi, tiap-tiap bulan aku bayar. Kan, betul tak? Hello. Betul. Okay. So, ada soalan? Senyap je. Dengar ke tak dengar ke tidur? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Dengarkan, tapi orang lain yang senyap, sunyi dan tidak berbunyi. Okey. Baik. Seterusnya. Bacalah kat bawah tu dia kata, dengan simpanan yang sama tapi dengan kekiraan kadar faedah yang berlainan, kita dapat hasil yang berlainan. Betul lah. Kita dapat pulangan yang lebih tinggi dengan kiraan faedah compound. Okey, kalau pinjaman pun kita akan kena charge yang lebih tinggi. Bukan sayang. Kita tak ada charge lebih tinggi, lebih rendah. Kan? Tak apalah. Kita lupakan dulu. Yang penting awak faham. Okey, mencari faedah compound dan jumlah compound. Ini dia. Ini adalah soalan dia macam ni. Bila soalan ni kadang-kadang dia minta, biasalah, dia bagi interest, dia minta principal, dia minta jumlah, dia bagi jumlah ujung, dia minta faedah, dia soalan kan? Tak apa. So sekarang kita tengok, ni dia kata, okay, sebelum tu dia kata, pengetahuan am, 1% adalah 0.01. Ini selalu pelajar selalu buat silap. Okay, madam Yang saya nak tunjuk ni, senior awak yang baru grad ni buat silap. Contoh, kalau 1%, 1% maknanya 1/100. So ni 0.01. Kalau 3%, 3/100. So 0.03. Yang pelajar grad baru ni, dia ada buat salah. Bila 3%, dia kata 0.3. Okay, 0.3 ni berapa persen? 30%. Ya saya, kalau 30% dapat 0.3. Jadi bila dia salah kat sini, bila kira salah. Okey? Tu sebab dia buat peringatan tu. Takut salah. Boleh? So kalau nak selamat, kalau saya tak terus daripada sini pergi sini. Kalau takut salah, saya singgah sini. Okey? Bila awak singgah sini, itulah. Okey? Okey. So sekarang formula. Formula untuk mengira kesudahan hasil bila faedah compound digunakan. So di X sama dengan P 1 tambah untuk MT. Ini kena ingat. Di mana ini hasil lah. Sekejap.
jumlah compound. Okey. Jumlah compound. Ini prinsipal ini rate kadar. Ini tempoh. Tempoh dalam tahun. Jadi sampai ini sama tempoh dalam tahun. Ini sama ini juga tempoh. Nampak tu yang kita dapat. Sorry. Ini tempoh dalam tahun. Ini berapa? Kekerapan compound. Maknanya berapa kali dalam setahun. Okey. Setahun. Okey? Hello? Okey. Okey. Ha? Tengah kali. Okey, buka. Okey. Okey. Saya ada masalah dengan formula ni. Sorry ya. Setahu saya lah, S kalau dalam compound. S ni ialah duit ujung awak. Sebab apa? Sebab kita tahu S adalah P campur PRT. Ini interest, ini principal. Betul tak? Sebelum ni, awak ingat tak kaedah mudah semua tu? Depan sekali. S adalah P tambah I. X adalah P tambah I. Okey, maksudnya kalau kita dia tumpuk. So ini okey. Jadi kita sebenarnya bukan guna compound ni. Saya ada masalah tentang situ. Kenapa lah ni? Kejap ya. Ni buku. Kalau ni salah lah. Okey. Sekejap. Sorry ya sebab dah 1 tahun tak mengajar yang benda ni dah tak ingat. Kejap. Very quick. Compounded interest. Where is it? Wait, I'm searching for compounded interest. Okay, yes. Okay, S is betul lah S is compound amount. Dia panggil okay. Alright. This is dia guna compound amount tau. Saya tak pasti kenapa. Awak kena tanya cikgu business awak, cikgu account awak. Tapi sebenarnya dia adalah future value. Dia future value. That means awak labur. So what happens at the end? So it's future. It's plus. Tapi dia panggil nama jumlah tempat compound. Dalam ni pun dia panggil compound amount. Tapi dia explain, dia kata compound amount is the future value. Okay? Compounding the interest meaning earning interest on the interest. Maknanya daripada interest yang dulu dapat interest yang baru. Sebab of lah, sebab dia kumpul kan. Okay? So never mind, let us do the exercise. Baik, contoh. Tengok contoh 1. Okay. Tengok contoh 1. Semua orang okey? Tengok contoh 1, bisingnya. Dengar tak suara saya? Dengar. Sorry saya tak boleh nak pakai mic sebab nanti saya cari extension mic yang panjang sikit. Tak apa cikgu, dengar. Okay.
Okey, tak apa. Nanti ya. Nanti saya cari mic yang lebih panjang. Okey. So, kita tengok contoh satu. Nilai prinsipal 1,000. Okey. Kadar faedahnya 5%. Tempoh masa T. 3. 3 tu 3 tahun. Okey. Kirakan jumlah compound. Okey. So, apa yang dia buat? Dia kata cara panjang ialah tahun pertama 1,000 darab 1.05. Ialah 5%. Saya potong ini kan? Alright. Okey. P 1,000. Okey. 5%. T 3. Okey. Kalau set setahun, maknanya setiap tahun sekali je dia bagi interest. Betul? Betul. So memang sebab dalam setahun sekali dia bagi. Okey? Okey, dalam ni tak ada. Ni saya cakap. Sebab formula dia tadi X P 1 plus A over M kuasa ni. Okay. So tahun pertama kalau ikut logik kan, tahun pertama dia tak kan, tahun pertama lah 5%. So dapat satu kosong. Ini apa? Betul. Ini berikan seriously solve problem. So 1,000 tambah 50, betul? So duit ada ni, betul? Nampak? Nampak. Okay, ni buku ni salah sebab dia kata 1,000 darab 1.05. Dia nak ajar cara panjang tapi cara dia ajar salah. Tak berapa tepat. So ini dia yang akan berlaku, okey? Kedua, duit awak duit. Okay, so ni duit darab lagi ni. Okey? Bila darab situ dapat. Dan kita kira. Boleh. Ni kira. Ini potong, ini titik. 10 kali 5 adalah 12. RM52. 50 lebih ringgit. Hello. Betul apa saya kira tu? Betul tak saya kira tu? Cuba kira. Saya kira saya dapat RM52.50. Okey, saya kira tu. Bayar dia tak kira ni. Okey, berapa? Dapat RM52.50, cikgu. Okey. Betul. Jadi duit kat sini. Ada dua. 1102.50. 1,002. 50 sen. Betul? Betul. Ini duit. Okey. So ketiga 1102.50 darab lagi 5%. Dapat berapa?
Dapat RM55 13 sen. Okey, dapat ni. Okey, betul. Tadi duitnya 1102.50 tambah lagi 55.3. Jadi duitnya dapat 157.6. 63 sen. Betul. Okey, boleh. Tu cara panjang. Tiap tahun dapat berapa persen, dapat masuk balik, kira lagi berapa persen, dapat masuk balik, kira lagi berapa persen, dapat masuk balik. Ni last. Okey. Formula. Okay. Kalau guna formula, skill. So X sama dengan B 1000 untuk B 1 0.05 betul. 5% 0.05 kan? Belum. Okey. Per satu. Sebab sekali. Okey, sini MD. Satu. D. Satu juga. Sebab setahun. Setahun. 3. Sorry. 3 tahun. Okey. So, kita 1000 1 tambah 0.05 kuasa 3. Okey, so 1.05 kuasa 3. So awak tekan ni 1.05 dan 1.05 dan 1.05 darab 1000. Awak akan dapat Akan dapat 1157.63. ya. Ada soalan? So that's why saya kata ni is your N. After 3 years you get that. Tapi dia panggil namanya jumlah compound. Kita ikut je lah jumlah compound lah. Boleh? Hello. Boleh. Okey. Mari kita buat nombor Cikgu, satu. cikgu jap. Saya tengah nak fahamkan. Jangan kira dia kejap-kejap. Boleh. Tapi yang panjang tadi faham kan? Yang panjang tadi dia panjang tapi boleh faham kan? Yang panjang tu boleh faham, yang kecil ni cuma kena ni sikit. Yang pendek. Okey. Yang pendek ni. Cikgu kejap. Kalau dah bagi tahu, saya minum jap. Haus. Ada soalan? Ada soalan? Cikgu macam mana dapat MT Ya, atas saya. tu? Ha? MT yang kat atas tu, yang kecil tu. Ini berapa kali setahun? Sebab apa tahu? Ada kadang-kadang bank dia kata compounded every 3 months. Bila dia kata setiap 3 bulan dia compoundkan sekali. Setiap 3 bulan dia compoundkan sekali. Maknanya berapa kali setahun? Kalau setiap 3 bulan dia bagi interest. So berapa kali setahun dapat interest? 4. Bila itu berlaku sini tak? Tapi dia tak dia bagi tahu. Dia tak cakap. Dia tak cakap apa-apa, dia cakap rate is 5%. Setahun lah tu. That means sekali je lah. Yang ini berapa lama? Berapa tahun?
Berlaku ataupun berapa tahun pinjam. So X is how many times? Berapa kali? So kalau macam tadi tu setiap 3 bulan dia bagi interest, ini M ni berapa kali? Setahun. M tu memang ada, memang setahun memang satu kali ke nanti dia akan bagi soalan dia M tu Dia akan cakap. Dia akan cakap lah. Yang sekarang ni dia tak cakap. Dia tak cakap. yes. Dia tak cakap di compound setiap 3 bulan. Kalau dia cakap di compound setiap 3 bulan, dia jadi banyak kan. Kalau dia tak cakap apa. Dia akan ada dekat dalam soalan lah yang pasal Betul, M tu. betul. Jangan risau. Tak ada semua teka-teka. Sebab contoh satu ni saya tengok macam tak ada je. Tak ada twice. Okay. Jangan risau. Nanti awak akan jumpa soalannya. Okay, ada soalan? Nanti kalau kita buat kerja latihan ke PB ke kan, kita boleh pakai juga cara panjang tu. Boleh. Ataupun kita kena mesti guna formula yang cikgu bagi ni. Kalau saya guna formula. Cara panjang tu, hello kawan. Kalau cara panjang tu dia kata 5 tahun, kira 5 kali. Boleh je no? Tak payah lah. Okay. Kan, kalau 10 tahun, 10 kali kira. Saya ikut pendek punya lah. Okay. Alright. Boleh teruskan? Boleh saya teruskan lah ya? Okay. Seterusnya, kita buat latihan bawah ni. Ada nombor 1, nombor 2. Nampak? Ini kita buat. Okay. So, ulang suara. Yang cara panjang ni tadi, dia betul, dia tak salah. Sebab apa tahu? Sebab dia bukan kali 0.05, dia kali 1.05. Maknanya dia dia tambah dah 1000 lagi. Tapi itu bukan cara panjang yang sebenar yang kita buat selalunya. Sebab kita tak letak satu tu, kita akan letak 0.05, lepas tu kita tambah balik kan. Tak apalah, tak apa. Itu tak kisah, itu tak penting. Okey, latihan. Nilai prinsipal 5,000. Okey, nombor 1. P 5,000. Okey, kadar faedah 6%. 6%. Tempoh masa 5. T 5. Jadi setahun. Kalau sebut setahun. So bila setahun dia MU 1. So kalau M1, sedang cerita kalau setahun M tu tak ada. M tu tak payah tulis lah sebab tulis 1 kan. Apa saja kalau darab 1 dapat dia balik kan. Tak payah tulis lah. Faham tak? Faham. Okay. So, soalan dia. X sama dengan 5,000. Dalam 1. Kenapa 1 ni? Sebab kita akan tambah dekat prinsipal. Betul? Kita kira interest, betul kita tambah dekat prinsipal. That's why ada 1 ni. Hello. Okay, tambah. Okay, tambah 0,06. Okay, this is 1. And then 1. Saya bubuh 1 tu sebab saya nak awak tahu yang formula tu sedang digunakan. Okay. So, X sama dengan 1,000. 1 plus 0.065. Okay, so X is 1,000. 1 point ni. So ini kuasa dulu. Cara tekan kalkulator. Ini kuasa dulu. Tekan ni. Tekan ni. Tekan ni. Lepas tu tambah. Lepas tu baru times 5,000. Dapat apa? Jawapan di ujung ni 6691.13. Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat.
Saya bukan Dapat. tuduh. Jangan marah, saya tak tuduh. Tapi saya dapat rasakan apabila benda direkod, maka ada orang tidak mendengar. Sebab dia nak tengok pendidikan. Okey, dapat. Bagus Amirul Hakim. Bagus. Bagus. Apa yang 4 ni tak tahu. Okey. Alright. Now. So dapat. Okey, good. Baik, buat nombor 2 pula. Nombor 2 mana jawapan dia? Tak ada jawapan. Nombor 3 ada jawapan. Okey, nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. P100 8% setahun. Ini 10. So, waktu category okay. Tak ada tulis tak apa. Sebab ini 1. Sebab ini dalam 1 masih dia. Ini dalam 1 masih dia. So, tak boleh. Okay. So, S equals ini, 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 ni. Okay? Apa dia tu? Apa saya buatkan? Itu terus boleh. S 08 10. S apa? Tak, ambil calculator. Okay. Baik. 1.08. Mana benda ni baik ni? To the power of 10, you get that one, and then you times 1,200. Dapat 2590. 2590,7. Nah, dia sebenarnya 2,997. Tapi buat macam ni kan? Buat macam ni sebab logically kita punya sen 2 je kan? So 9071 sen. Buat macam ni. This is dibundarkan kepada. Ada soalan? Nampak? Saya tak nak saya kecil. Okay, right. Cikgu, kalau tak nak buat yang macam contohnya terus letak jawapan kita dah macam tu boleh tak nak buat panjang-panjang tu. Janganlah. Oh, maksudnya sama juga satu sini. Terus 71. Boleh. Kita okey je. Okey. Tapi kalau sedang mengira, katakan lepas ni nak kira benda lain. Ada lagi nak benda kira, nak guna ni S ni, jangan bunda. Kalau kita masih dalam proses mengira, jangan bunda. Faham? Katalah lepas ni kena darab apa-apa, darab straight. Hello. Baik cikgu. Faham. Baik cikgu. Okay, dah. Okay. Buat nombor 3 sekarang. Dapat tak jawapan? Okay, Haziq. Terima kasih, Haziq. Okay, buat nombor 3. Buat nombor 3. Sendiri. Jawapan ada kat situ tu. Tengok dapat tak? Lepas ni kita buat yang banyak-banyak kali. Ya?
Yes. Dah, ada yang dapat jawapan? Tapi tu berhati-hati, 5.5%. 5.5% adalah 0. Berapa? You move 1, 2. 0.055, betul? Betul. Betul. Ah. Jangan kira. Itu dah mana? Okey dah? Jangan lama sangat nak. Kejap. Dapat tak 4335.89? Kita tak dapat. Itu soalan saya. Dapat cikgu. Job tu. Sorry. Sorry cikgu. Kosong 55. Okey. Saya try. Mana tahu salah ke? Okey, 1.055 4 darat 3500. Oh, dapat. 4335.8. Dia panjang. 886277. 4335.89. Okey. Betul. Contoh 2. Tengok contoh 2. Okey. Macam saya kata, kadang-kadang macam tadi dia bagi ni, dia suruh kira S. Tapi kadang-kadang dia bagi S, dia bagi ni, dia suruh aljabar. Atau dia bagi S, dia bagi M, dia suruh kira P. Itu kaki dia kan. So itulah dia contoh 2. Contoh 2 dia suruh cari R. Contoh 2 dia suruh cari R. Dia bagi P, dia bagi T, dia bagi S. Dia suruh cari R. Okay. Tapi M dia satu je. That means dia tak cakap banyak-banyak kali. So senanglah sikit kan. Tapi kalau ada M lain-lain tu dia sikit lah. So kalau tengok contoh 2, okay, dia bagi S. Contoh 2 dia kata nilai prinsipal 1,500, tempoh masa 3 tahun, jumlah compound 1996.50. Cari R. So nampak tak jalan tu? Awak masuk aja. Awak letak dekat S 1996.50 sebab dia dah bagi. Awak letak dekat P 1,500 sebab dia bagi. And then kurungan 1 tambah R dia tak bagi, kita nak cari. And then tutup kurungan T3. Lepas tu apa nak buat? Ni matematik. Sekejap. Okay. 1996.5 sama dengan 1,500 tambah
power 3. Payah per satu tak payah sebab kalau setahun tak payah ada M tu. Sebab R per 1 pun R juga. Okay. So, now kita nak find out R tu apa. So, dalam matematik, kalau unknown tu maknanya huruf, boleh ubah yang kita nak tahu nilai dia, kita mesti make sure dia tinggal seorang-seorang. Sama ada di kiri atau di kanan. Dia mesti tinggal seorang-seorang. Okey, ni cara saya ajar pelajar sebab saya biasa sangat ajar pelajar lemah. So saya anggap awak semua tak pandai lah senang cerita. Okey, maksud saya senang. Orang tu cepat ke, orang tu lambat ke, sekali dengar. So, tinggal seorang-seorang. Jadi, awak buang dulu. Saya tinggal depan seorang. So saya buang ni, saya tak suka. Saya tak buang dulu sebab dia orang tinggal. Okay, saya buang ni dulu. So, 1,500. Ini pun saya buang 1,500. Okay, itu saya cipta. Saya cipta sebab apa? Sebab saya nak buang 1,500 yang ni. So sekarang saya boleh potong lah. Potong. Dan dia ni boleh. Itu yang awak kata dulu awak belajar, ini bawa sini. Tapi bukan. Ini tak bawa sini. Ini adalah baru. Ini baru punya. Saya baru cipta. Okay. Baik, so sekarang bagilah. Ya, saya tulis je. Jangan bagi dulu. 1996.5 per 1500. Ini akan jadi begini. Okay. Sekarang ini kita nak kurangan. Tapi bila begini kita kena buang dia ni dulu. Ni max ya, kita kena buang dia dulu. Cara dengan punca 3 kan dia. Kalau punca 2, kita punca 2. Kalau punca 3, macam itu. Okay. So sini menjadi tak? Buang. So, sebelah sini tinggal ni. Sebelah ni tinggal ni. Gitu. Okay. Lepas tu, saya nak sorry, tolak saya. Sini celah ni, saya kena tolak satu. Sekejap, saya tulis balik. Sekejap. Sama dengan ini sampai kembang. Dia ini 996. Saya tolak satu sini, sini pun saya tolak satu. So sini tak nak ni. So tekan pakai sebab apa saya tak buat dulu? Sebab saya takut awak bunda-bunda. Jadi later kalau saya jadi awak, nak gambar itu kan? Saya buat ni. Lepas tu saya tekan nombor. Baru dia akan menyalakan pusat. Saya tekan nombor. Tekan saya nombor. Lepas tu saya bahagi. Lepas tu saya tekan ni. Lepas tu saya tekan ni. Tekan tu. Lepas tu tekan ni. Tekan ni. Tekan ni. Ini pula. Tekan apa? Sini. Tekan punca. Tekan punca macam mana? Tekan punca. Tekan ni. Lepas tu dapat jawapan. Dapatlah. Kalau saya tekan ni, nampak tak? Nampak tak? Tekan tu. Lepas tu dah dapat ada terpapar. Dah bila terpapar benda kat sini, baru awak. Itu cara. Mari kita buat. Itu jawapan lah.
Jawapannya ada semua. Jawapan ada 0.1 kan? Ambil kita buat. Saya ambil kita buat. Tekan kurungan. Tekan 96.5 bahagi 1500. Lepas tu tutup. Lepas tu punca 3. Kita dapat jawapan. Lepas tu tolak 1. Oh, saya dapat 1.3. Oh, okeylah. Kalau ikut dia, sini dia dah bagi. Dia dah bagi 1.331. Boleh je. Kalau ikut dia ni lah. Dia tu duduk kalau nak tepat. Kalau bank ke accountant ke, dia tak bunda tau. Dia tak ada bunda. Sebab sini kalau bagi, kita bagi. Kalau bagi, kita bagi. Kalau dapat macam ni tak apa. Kalau dapat macam ni juga, fine. Saya takut dia dapat penanya. 196.5 bagi 100. Dapat memang 1.331. Okeylah. Maknanya kalau dapat macam ni, boleh guna dah, tak apa. Saya takut kalau dapat panjang-panjang. Tu yang macam ni lebih tepat. Okey? Okey. Dengar. Sekarang this one. Okay. So dia dapat 0.1. Okay. So jawapannya bila awak dapat 0.1, bila awak dapat 0.1, dia ada. So berapa ratus? So kalau 0.1 berapa ratus? 0.1 darab 100. Ini jalan. Faham tak? Banyak dari semua ni kali dah ke? Pergi semua orang? Tak, orang. Kita kelas 21 kan? Apa senyap? Tengah ni, tengah melihat. Biasa cikgu. Ada cikgu orangnya. Okeylah sayang. Sayang. Cuba buat latihan tu 1, 2, 3. Ada jawapan pun. Boleh buat macam ni. Cari. Buat sekarang? Boleh? Okey. Sebab Mana cikgu? kerja ni bukan saya yang banyak buat kerja. Awak betul buat banyak kerja. Kena praktis. Okey, buat ya. Ada 3 soalan.
Okay, girls and guys, dah buat? Tengah buat latihan. Okay, lepas ni okay, lepas tu NLP. Okay. Mau apa? Untuk dah? Punya dia risau pula saya. Dah ke? Belum, tengah buat. Tengah buat cikgu. Saya padam dulu lah, nanti awak dengar macam-macam bunyi.
Okey, dah. Dah lah kot. Lama je. Baik, so nombor 1, saya teruskan lah ya. Sentiak ni lah. Okay, nombor 1. Nombor 1. Okey, S-nya 2644,79 sama dengan 1,800 satu plus this is 5. So 2644,79 per 1 ini 1800 ini. Okey. Okey. So bila kita bahagi 2644,79 bahagi 1800 dapat ni panjang. Yang ini memang panjang. Cikgu panjang. Betul. Okay. Kalau macam tu tak apa. Awak dapat panjang ni, awak terus tekan punca. Pasal 5. Saya salah lah, bukan tekan punca tu. Tekan shift dulu kan? Okey, patut. Tekan macam mana nak padam ni? Alah. Sekejap, delete. Delete. Tekan shift, tekan punca kuasa 2 tu. Baru dapat punca kuasa 3. Lepas tu tekan sama dengan. Okey, dapat jawapan. Bila dapat jawapan, baru tolak 1. Betul? Macam ni masuknya ni. Bukan punca kuasa 3, punca kuasa 5. Pasal 5 cikgu. Mana dah dapat punca kuasa 5? Cikgu tekan segitiga tu, lepas tu cikgu tekan 5. Punca kuasa 5. Salah. Kalau punca kuasa shift kuasa segitiga. Betul je sayang sini. Ingat? Cikgu. Tapi tekan shift dulu, setahu saya. Ingat ni? Yang tahu. Tekan 5, tekan shift, tekan punca tu. Tekan segitiga tu. Tekan shift. Tekan ni, tekan 5. Betul? Bukan tekan 5 dulu ke cikgu? Cuma cikgu tekan 5 dulu. saya rasa tekan nombor 5 dulu. Bila ya. Dulu tak ada secanggih ini kalkulatornya. Sabar. Ya. Sabar. Okey. Tekan ni dulu. Jangan. 2644,79 bahagi 1800. Dapat jawapan. Tekan ni. Tekan bahagi, tekan ni. Lepas dah dapat jawapan, sama dengan dapat jawapan. Lepas tu tekan 5 tu. Awak sure? Tekan Sebab shift. saya tengok YouTube. Tekan shift, tekan 5. Tekan 5 dulu, lepas tu tekan shift, lepas tu tekan shift dulu, lepas tu baru segitiga tu. Sekejap. Pelan-pelan. 5 dulu. 5 dulu. Sekarang saya tekan 5. Okey. Saya tekan 5. Saya tekan shift. Saya tekan dia. Lepas tu saya sama dengan. Tak dapat syntax error. Sama dengan? Nanti. Saya dah tak pernah cikgu. Yalah, cuba buat tutorial. Cuba ajar semua orang. Cuba ajar Tekan. semua orang. Cikgu tekan 5 dulu. Lepas tu shift. Lepas tu tekan yang segitiga tu. Lepas tu jawapan yang dapat kat depan tu. Tak payah tekan sama dengan. Tak payah. Okay, now I do. Ni. Saya punya dia diam je. Dia diam je. Answer. Answer. Ini baru sama dengan. Dapat tak? Kena tekan answer. Oh. Saya macam ni. Tekan 5. Bila dah bagi ni dapat nombor kan. Lepas tu tekan 5, tekan shift, tekan yang ni dulu, ni, tekan ni. Lepas tu tekan bawah sikit. Answer. Boleh dapat?
Saya dapat 1.079999. Okey, lepas saya dapat 0.079999, tolak 1. Tolak 1. So dapat 0.0799. Ya. Saya dapat ni. 0.0799 bla bla bla. So ini 0.08. So 0.08 boleh? Lagi sekali ulang suara. Lagi sekali ulang suara. Tekan ni. Tekan ni. Tekan ni. Ni. Lepas tu akan dapat jawapan. Akan keluar jawapan. Okey. Lepas tu tekan 5. Tekan shift. Tekan ni. Lepas tu tekan answer. Ni. Tekan ni, tekan ni, tekan ni, tekan ni. Akan dapat 0.0. Nanti akan dapat 0.07999 banyak. So ini adalah 0.08. So 0.08 R dapat R 0.08. Maknanya 8%. Okey? Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey. Now buat nombor 2. Nombor 2 dapat tak 16? Dapat. Dapat. Okey, good. Very good. Nombor 3. Cikgu, so jalan kiri dia stop sampai yang dekat 264479 bahagi 1800 tu je. Lepas tu terus buat guna kalkulator. Ini tunjuk jalan akhir dia. Macam tu. Boleh. Tunjuklah. Tunjuk yang max ni. Tunjuklah yang max ni. Tunjuklah. Jadi you dapat apa? Ini kalau nak dia punya jalan macam ni R sama dengan ini 1 ni. Awak ni. Ni. Awak jangan bunda. Awak lepas ini 5 tolak 1. Macam tu. Okey? Awak macam ni. Maknanya awak tunjukkan yang awak tekan kalkulator. So last tadi awak dapat 0.08. Awak pun kata R sama dengan 8%. Macam tu je. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay, yang saya cakap nombor 2. So this is 4 kosong. Apa pula? Salah baca. Sorry. 1, 5, 2, 4, 4, 6, 3. Sini 4, 6, 5, kosong. 1 tambah A kuasa 8. So kat sini, di sini 1, 5, 2, 4, 4.63 per 4, 6, 5, kosong, punca 8 tolak 1 sama dengan A. Dah. Dia dapat A sampai kan. Okey, kita buat. 1, 5, 2, 4.63 bahagi 4, 6, 5, kosong. Dapat itu. Tekan 8. Tekan shift. Tekan hex. Tekan answer. Dan dia tekan sama juga. Dapat 1.16. Dapat. So, betul saya tekan. Tiga jap. Yang ni silap. Sorry. Dia cakap 16 apa? 15244. Sorry. 15244. 15244.63 bahagi 4650. Dapat ni. Dia tekan 8, tekan shift, tekan hex, tekan answer. Tekan sama dengan dapat 1.16.
So ini 1.16 tolak 1. Dapat 0.16. So R is 60%. Okay, next one. Dapat 3. 4% dapat. Boleh sebab? Number 3. 9325.54 6300 1 plus R times 10. So ini dia jadi 932.54 per 6300 punca kuasa 10 tolak 1. So R equals 9325.54 bahagi 6300. Excuse me. Then I tekan 10, I tekan shift, I tekan hex, I tekan answer, I tekan sama dengan. So I get 1.0. I get 1.04 tolak 1. So I get 0.04. So is 4%. Okay, dah? Dah ke sayang-sayang? Hello? Yes, yes. Alright, good. Now, Cikgu jawapannya 9% ni. Kalau tak darab dengan 100% tak boleh. kena. Kena Kena. dalam bentuk peratus nak. Oh, okey. Ya, Tapi tak payah macam tunjuk dalam kiri yang tidak darab dengan Oh, tak 100. payah, tak payah. Kita just bagi tahu je kan. Okay, now 1.3.2. Okay, ini adalah di mana ada banyak kali. Okay, saya tak nak pergi dah jauh-jauh tu, penat. Okay. Macam mana? Okay, baca lah. Okay, contoh satu nanti buat sendiri. Saya nak bagi latihan. Contoh 1. Pada awal tahun Januari 2017. Okay, dengar. Januari 2017. Januari. Muqtadir labur 10K dalam bank. Okay. Bank bagi 10% setahun setiap 6 bulan. Dah ada dah. So, setiap 6 bulan setahun berapa kali? Kalau setiap 6 bulan setahun, 2. Pandai Amirul Hakim, terima kasih. Okay, 2 kali. So this time around ada M. Maksudnya, yelah tadi pun ada M tapi M dia 1 kan. Okay, sekarang M dia 2 lah. Okay. Kira jumlah Muqtadir punya duit akhir tahun. Labur Januari 2017. By December, berapakah duit dia? That is S. That's why saya kata S ni actually jumlah at the end. Tapi dia namakan S tu jumlah compound. Kita terima je lah ya. So, kira lah. So. Now. So, X equals, Muqtadir berapa 10,000? 10,000. Okay, 1 tambah. Okay, dia 10%. 10% berapa? 1.1. 2%. Sini titik. 10%. 1, 2. 10% sayang. 10%. 1, 2. So, kosong. Betul. Berapa kali naik? 2 kali. 2 kali naik. Buat sini. Sebab dia bagi interest setiap 6 bulan. Untuk, so ni 2, ni N. 2. Setahun je. Labur Januari nak tahu bulan 12. Kan? Okay. Ni T. Right. Ni N. Okay. So,
X sama dengan 10,000. Ini bagi 1,0,05. Ini 2. Seposen bagi 2, 5. Tak, saya cakap seposen, saya bagi. Kalau kita nak bahagi campur tolak, kita kena duit senang sikit dalam kepala kita. Dia ingat tu, kalau 0.1 tu seposen lah. Seposen bagi 2, 5 sen lah. So 0.05 lah. Okay. So 1.05 kuasa 2. Tekan ni tekan kuasa 2, tekan ni. So dapat, dia kata dapat 11.05. Betul tak? Cuba kira. Betul tak? Tapi kita kira, kita jangan percaya sangat buku-buku ni. 1.05 kali 1.05 kali 10,000. Ya, dapat 11.25. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tadi cikgu. Ya. So jumlah duit dia by Disember 2017 adalah RM11,025. Okay. Contoh 2. Sekiranya Hasman melabur 3,250 selama 6.5 tahun. 6.5 tahun, 6 tahun 6 bulan. Di sebuah bank dengan kadar faedah 5.25 compound setiap suku tahun. Setiap suku tahun, setiap berapa bulan? Setiap 3 bulan lah kan? 12 bulan. Betul. 4 bulan sekali, 14 kali, 14 kali. Tak sayang, 12 bulan bagi 4. Yelah, dapat 3. 12 bulan bagi 4. Betul. 3 bulan. Oh, maksud suku tahun tu 4 bulan sekali lah. 14 kali lah. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali. 4 kali. Sedang cerita kalau setiap suku tahun 4 kali lah. Hello? So maknanya 4 kali pembayaran? 4 kali interest. Interest. Okey. So kirakan jumlah wang apabila matang. Okay. So bila matang, itu jadi Allah potong ya. Okay. Jadi bila matang, okay. Dia labur 3,250, 1 tambah, okay. 5.25%. 5.25 bahagi 100. Ni jalan 1, 2. Ni kosong. So 0.0525. Itu yang dia dapat 0.525 tu. 0.0525. Okey? Okey. Berapa nama? 6.5. Ya, 6.5. Pandang. Okey. So, sama dengan 3,250. Ni bagi lah ni. Bagi dulu. 0.0525 bagi 4. 0.013125. Point kosong. Point 13125. 125. 1 tambah Point 0.0 13125. Ikut ni 13125. Dalam buka. Ini berapa? Dah tak boleh kira dah saya ni. Dapat 26 tahun. Kira. 26. Per tahun nak 26 kali ya. 26 kali. 26 kali. So S sama dengan 3,250. Ini 1.01325 26. So kira tekan 1.01325. Kuasa 26. Panjang ya. Okey, dapat dia. Dapat dia lah. Terus darab 3,250. 3,250. Dapat jawapan dia 4, 5, 2, 6. 4, 5, 6, 1, titik. 6, 5, 2, 4, 9, 7. So
561.65. Okay, that is the S. Okay. Maknanya laba 3,250 dapat lepas 6,5 tahun dapat 4,561 dan 5. Okay. So saya tinggalkan awak dengan latihan muka surat tak ada muka surat. Okay. Latihan yang selepas tu lah. Baik, ada 1, 2, 3. Ada 3 soalan. Okay. Nombor 1A. Hello? Hello? Nombor 1A. Kirakan faedah mudah. Dia nak R tau. Dia nak R. Dengan R. Dia nak faedah mudah sayang. Dia nak faedah mudah. Faedah mudah apa formula? Ingat balik tak? Ini compound. Ini compound. Compound mudah. Ni. Ni kan? Tu faedah mudah. So nombor 1 tu A, dia tanya faedah mudah berapa, lepas tu kira faedah compound. 2, dia minta faedah compound, dia minta R. Nombor 1A dia minta R. Dia minta R. Dia bukan minta R. Allah. Sorry. Dia minta I. Dia minta I. Macam mana kira I? Ya, error sama. Okay, nombor 1. Nombor 1. Dia minta faedah mudah. So, dia minta faedah mudah. Maknanya dia nak tahu berapa I. I adalah PRT. Okay? So, kira dia ialah 1,500 darab 5% darab 2. Dapat. P, dia minta faedah compound dia lah. Okay. Faedah compound dia lah P. Ni sayang. Faedah mudah ini darab ni. Ni. P darab RT. PRT. Okay. Kalau faedah compound ini darab ni yang dikuasa duakan. So P darab R per N MT. Okay. So sekarang ni dia tak ada M. Sekarang ni M dia 1. So tahu kan? So sekarang 1,500 ada 5%. 5% is 0.05 over 1 times 2. Okay? Kira ni. Gitu. Okay. Dia minta interest je. Kalau minta interest je nak macam ni. Okay. So, buku ni pun satu. Dia tak tangkap pun macam nak kira faedah compound je. Okay, tak apa. Okay. B, kirakan faedah compound kalau 2,000. Tiga ke ni? Mula ni. Kalau dia nak faedah je. Okay, sekarang nombor 3 dia nak S. Nombor 3 ABC tu dia nak S. Okay, guna test tu. Okay, ada soalan? Buat tu dulu. Nanti kita discuss lah. Yang nombor 2 tadi dia nak apa cikgu? Dia nak faedah. Nombor 2 dia nak faedah sayang. Nombor Faedah. 2 kirakan faedah compound. Dia nak ni. Macam ni. Dia Faedah nak tak cari P ke? Ini 2,000. Ini 0.06. 12 kali setahun. Every month bagi. Ini 12. Ini 12. 30. Nombor 2. Okey. Okay. Nombor 3. Nombor 3 dia nak S. Okay? Nombor 3 macam tadi. Yang kita buat tadi. Banyak-banyak kali ni. Boleh? Ini kita ambil R. Dia nak S. Masuk ni. Masuk semua kan S. Boleh?
Boleh. Boleh cikgu. Jawapan pun ada. Tak dapat jawapan maknanya tak betul lah. Boleh? Saya dah tak akan. Boleh? Boleh cikgu. Cikgu. Okay. Do you want me to like still have the Google Meet on? Terima kasih. Yes. Tak payahlah ya. Nak cikgu nak. You want it to be on so that you can discuss. Bukan. Nak record meet nanti. Cikgu hantar dekat Google Classroom. Boleh? Tak, saya boleh record. Maksud saya stop recording now. Boleh? Okay. Boleh. Okay, so thank you for coming to class. Okay, nanti kita jumpa lagi Okay? Okay cikgu. Okay, bye. Nanti saya bagi record. Tapi saya tak boleh buat kat sini. Saya kena buat kat rumah. Nanti saya Okay. bagi record kat rumah. Okay, Terima kasih, cikgu. bye. Terima kasih cikgu. No worries. Stay Terima kasih safe. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Thank you teacher. Cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saya baca message pun ya. Sama-sama. Cikgu nanti Okay, bye. recording tau. And stop recording. Okay. Stop recording.